Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh pimpinan Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini kita diberikan keizinan oleh Allah taala untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu bagi kita membahas kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-18, yang mana kitab ini merupakan satu kitab yang mensyarahkan Sunan At-Tirmidzi, ya, karangan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan perbincangan kita, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-45, pada masalah yang ke-94. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqira'atihi. Qal, masalah orang yang ingkar akan fardu zakat itu bukankah kafir? Dia buat soalan. Dia buat satu masalah. Orang yang ingkar akan fardu zakat itu bukankah jadi kafir ia? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, sekiranya ditanya orang, bagaimana engkau takwil satu puak yang menahan zakat atas jalan yang engkau berjalan kepadanya? Maknanya orang tanya kepada kita, takwilan kamu macam mana berkaitan dengan satu puak yang menahan zakat mengikut pandangan mazhab kamu dan dijadikan mereka itu ahli burah. Ahli burah ni dia orang yang melampau, ya, orang yang melampau, yang tidak taat kepada pemimpin dia, kepada ketua negara dia, kepada pembesar dia, pemerintah dia. Maka adakah apabila apabila ingkar satu puak daripada muslimin pada zaman kita ini akan fardu zakat dan enggan mereka itu daripada menunaikannya, jadi hukum mereka itu bukan ahli al-bugha? Kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mereka itu digelar sebagai ahlul bugha. Tapi kalau zaman sekarang ni orang yang ingkar zakat tidak lagi digelar sebagai ahlul bugha.
Macam mana pandangan kamu? Bukankah ia jadi kafir? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawab, tidak mereka itu jadi ahlul bughah. Orang zaman sekarang ni, kalau mereka ingkar akan zakat, mereka itu tidak jadi ahli bughah. Bahkan siapa yang ingkar akan fardu zakat pada zaman kita ini, jadi kafir ia dengan ijma' al-muslimin. Kalau zaman dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak digelar sebagai kafir, tapi digelar sebagai ahli bughah. Adapun zaman setelah itu digelar sebagai kafir orang yang ingkar akan kefarduan zakat. Dia ingkar ni macam mana tuan-tuan? Bukan bermakna kita tak boleh kritik. Kita kritik itu apa dah? Kita kritik cara proses. Ya, pengendalian, pengagihan. Itu tak ada masalah. Kita nak kritik, kalau kita tahu kita ada bukti, silakan, tak ada masalah. Kita kata yang ni birokrasi terlalu payah sangat. Orang nak boleh zakat tu payah. Kan? Kena cop tu, kena cop ni, pi sana, pi sini. Nak boleh kau zakat tu punyalah payah. Boleh bukan banyak mana pun. Tapi nak dapat tu payah. Nak isi borang kadang-kadang. Kan? Kita pun kadang-kadang tengok kesian juga. Yang datang ke pejabat zakat ni tuan-tuan, dia bukan kata senang nak boleh. Mungkin itulah duit tambang yang dia ada pun. Duit tambang itulah dia kumpul. Bolehlah datang pejabat zakat, naik Grab sampailah dia depan zakat pejabat zakat. Bila sampai pejabat zakat, zakat kata yang ni kena pergi cop dulu ni. Cop Tok Ngulu. Kan? Kena cop itu, kena pengesahan itu, pengesahan sini, kata-kata payahnya kan. Dia nak patah balik, nak datang pula, susah. Mungkin itulah. Bukan saya kata benda yang macam tu. Katakanlah begitu yang berlakunya. Tapi kita pun tengok juga tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita kesian, hok dah datang tempat pejabat saya pun. Kan, kesian. Datang susah dah. Datang-datang tak boleh nak cop. Tak boleh nak tanda tangan. Tanda tangan pula bukan sebarang orang. Dia kena ada orang-orang tertentu. Kena nazir masjid, kena pengurusi penduduk, JKK dan sebagainya. Dia macam-macam. Ada orang-orang tertentu saja nak cari orang ni. Kalau orang tu jenis asnaf, fakir miskin tuan-tuan, dia nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat bukan satu perkara yang mudah. Jadi kita pun tuan-tuan, kita dengar perkara itu, kita pun kritik. Kritik dari sudut proses, dari sudut cara pengendalian, cara ini tak ada masalah. Dia bukan sampai kepada peringkat kita mengingkari perbuatan zakat. Tak. Ya, bukan kita mengingkari perbuatan zakat. Macam isu apa dah? Macam isu poligami lah. Kalau isu panas kan. 2-3 bulan lepas, sebulan 2 ni. Apa dah isu poligami? Orang yang tak setuju siapa dia? Dia jarang orang lelaki tak setuju. Yang tak setuju orang perempuan. Ustaz, saya tak setuju. Tak setuju sebab apa? Saya tak ada masalah sebenarnya dengan hukum ni. Tapi saya tak setuju dengan cara dijadikan poligami ni seolah-olah senjata bagi orang lelaki. Macam mana senjata bagi orang lelaki? Sikit-sikit nak menikah dua. Sikit-sikit nak menikah dua. Saya tak setuju benda macam tu. Dan saya tengok hari ni, setakat yang saya tahu dia kata, tak ada orang yang bila mana dia berpoligami, dia jadi adil. Contoh. Dia boleh buat dengan cara seperti mana yang Nabi ajar, yang Nabi SAW buat. Tengok hikmah bagaimana Nabi SAW berkahwin. Maka saya tak setuju. Ya, sekarang ni tidak ada lelaki, dia kata, yang layak untuk berpoligami. Katakanlah begitu tuan-tuan. Adakah dia mengkritik poligami? Tak. Dia mengkritik perbuatan orang yang berpoligami tapi mengabaikan hak dan tanggungjawab dia. Itu tak ada masalah. Sama juga dengan zakat tadi. Kita ingkar dari sudut mana? Ingkar bantah dari sudut cara proses. Bukan ingkar dari sudut perbuatan tadi. Zakat dia memang wajib dia kata. Tapi janganlah jadi menyusahkan orang. Ya, dah bayar zakat dan sebagainya, menyusah itu ini dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bermula fariq. Fariq ni makna perbezaan. Hak kata zaman Sayyidina Abu Bakar jadi ahli bughah, golongan pelampau. Tapi kalau zaman sekarang, orang yang ingkar berkaitan dengan perbuatan zakat bukan ahli bughah lagi, terus dicap sebagai kafir. Bezanya apa dia? Baik. Bermula fariq, perbezaan antara sekalian mereka itu dan mereka ini, bahawasanya mereka itu diuzurkan kerana beberapa sebab dan beberapa perkara yang belum pernah jadi seumpamanya pada zaman ini. Setengah daripadanya hampir masa hukum Islam yang ada berlaku padanya tukar ganti dengan nasakh. Dan setengah daripadanya bahawasanya kaum itu adalah mereka itu jahil dengan pekerjaan agama. Dan adalah masa Islam mereka itu pun hampir. Jadi mereka ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebahagian mereka yang ingkar zakat itu ialah kerana apa? Dibawa alasan-alasannya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ialah kerana yang pertama, zaman itu ialah zaman yang masih dekat. Satunya ialah zaman yang baru sahaja duk berlaku di antara nasikh dan juga mansukh. Ada yang membatalkan, ada yang dibatalkan hukum. Bila naik zaman Abu Bakar, ada orang ni dia tak dapat lagi nak mengimbangi antara zaman Rasulullah dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada di kalangan mereka yang baru masuk Islam. Ada di kalangan mereka yang jahil berkaitan dengan agama. Dia zaman itu tuan-tuan, dia bukan ada pengajian ramai buat live Facebook. Tak ada tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah pengajian ni kalau lepas maghrib surau masjid boleh katakan hampir keseluruhan. Selepas maghrib akan ada kelas-kelas pengajian. Ya, akan ada kelas-kelas pengajian. Cuma tinggal lagi kita sahaja yang nak dengar, yang nak hadir ataupun tidak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka masuk mereka itu kepada mereka itu oleh syubhah. Syubhah ni rasa keliru. Maka diuzurkan mereka itu. Maka adapun hari kita ini sungguhnya sudah kembang agama Islam dan tersiar dan sudah cukup tahu sekalian muslim akan wajib zakat sampai diketahui akan dia oleh orang yang khas dan orang yang awam. Ya, bab zakat ni tuan-tuan, bukan kata orang Islam je tahu, orang bukan Islam pun tahu berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan semayang, orang bukan Islam pun tahu. Kawan dengan orang bukan Islam, dia tengok kita tak pergi semayang, kamu tak pergi semayang Jumaat. Dia tanya, dia pun tahu bila Ramadan, bila itu ini dan sebagainya, bulan Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum. Dia tahu tuan-tuan. Maknanya kalau orang bukan Islam pun boleh tahu sedikit sebanyak, orang Islam patut-patutnya lagi tahulah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang khas pun tahu, orang awam pun tahu berkaitan dengan zakat. Dan bersekutu padanya orang yang jahil dan alim, maka tiada boleh diuzurkan seorang dengan takwil yang ditakwilnya akan dia pada ingkarnya, dan begitu juga pekerjaan pada tiap-tiap orang yang ingkarkan suatu yang telah diijmu'akan dia oleh umat atasnya daripada segala pekerjaan agama, apabila ada diketahuikan dia kembang dan tersiar. Jadi apa sahaja yang sudah tersebar di dalam masyarakat, yang sudah diketahui umum, benda-benda yang ad-daruriyat, benda-benda yang mestilah manusia ni tahu, berkaitan dengan tanggungjawab agama, maka tidak ada lagi jalan excuse untuk dia mengatakan bahawa dia ni termasuk daripada orang-orang yang jahil, yang tidak tahu berkaitan dengan perkara tersebut, melainkan benda-benda yang ghawamid, benda yang susah-susah dalam agama kita. Itu tak apa. Saya tak tahu pun benda ni. Memang benda ni bukan semua orang tahu. Dia kena belajar sungguh-sungguh, mendalami sungguh-sungguh, baru dia tahu. Dia tahu kata kalau uzur ni tak boleh semayang, okey, tak ada masalah, itu semua orang tahu.
datang haid tak boleh sembahyang. Tu saya tahu tak? Tapi saya tak tahu pula katakanlah yang orang duk sebut kata kena qada sembahyang. Qada tu kalau saya tahu kalau tertinggal zuhur saya kena qada zuhur. Tapi saya tak tahu pula kalau saya suci, haid saya ni suci pada waktu asar, zuhur pun kena qada sekali. Saya tak tahu pun benda tu. Saya ingat dah zuhur kan waktu saya haid, saya suci waktu asar. Dekat maghrib barulah saya suci haid saya ni. Oh, rupa-rupanya asar kena sembahyang, zuhur kena qada juga. Benda tu kan ghawamid, benda tu yang dalam-dalam, yang tu tak apa. Tapi tak apa pun tuan-tuan, bukan bermakna tak apa tu relax, tak payah belajar. Tak, kena belajar. Dalam bab fardu ain kena belajar. Ya, sebab itu ialah tanggungjawab agama setiap individu. Sebab tu dipanggil dengan fardu ain, kefarduan atas individu. Maka kalau benda-benda yang dah jelas dalam agama, tidak lagi boleh seseorang itu untuk bantah, untuk ingkar akan kewajipannya ataupun hukumnya, seperti sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan mandi junub dan haram zina dan haram arak dan haram nikah dengan mahram dan seumpamanya daripada segala hukum. Hak kita sebut tadi ada tak tuan-tuan rasa? Baru tahu kata haram. Semua kita tahu. Tak boleh berzina, tak boleh kahwin dengan mahram. Tak boleh ambil riba dan sebagainya. Riba saya tahu tak boleh ambil. Tapi tak tahu lagi riba tu macam mana. Kena belajar. Riba tu haram, judi tu haram. Judi ni macam mana? Kena belajar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melainkan bahawa ada ia lelaki yang baru masuk Islam dan tidak tahu kan segala hukumnya. Kalau dia ni orang yang baru masuk Islam, tak ada masalah. Tak tahu hukum tu, tak tahu hukum ni. Baru je tadi masuk Islam tuan-tuan. Tiba-tiba pi minum arak. Tak boleh nak hukum, tak ada. Sebab apa? Sebab dia ni baru masuk Islam. Ya, dia baru saja masuk Islam. Dah syahadah depan kita elok-elok, tengok-tengok esok menang loteri tuan-tuan. Lah, kamu lebih berjudi pula. Lah, tak boleh kau berjudi? Dia, saya tak tahu pun tak boleh berjudi. Tak boleh berjudi. Baru dia tahu tuan-tuan. Tak apalah, dia baru masuk Islam. Kita hak lama Islam ni, jangan pura-pura tak tahu. Baik. Maka bahawasanya apabila ingkar ia akan suatu daripadanya dengan jahilnya, nescaya tidak jadi kafir ia. Dia ingkar dengan sebab jahil, tak ada masalah. Bukan ingkar dengan sebab dia menolak sesuatu benda. Dia kata semayang tak payah semayang ni apa, habis masa je. Kan kita duk semayang bukan Allah Taala tolong pun. Kan Palestin ni duk perang. Kita semayang hajat duk kunut nazilah, Allah Taala tolong tak? Tak tolong pun dia kata tak payah semayang, dia kata. Contoh dia kata begitu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang itu memang dah orang Islam, maka perkataannya tadi boleh menyebabkan jadi kafir. Dan adalah jalannya seperti jalan sekalian itu kaum pada kekal nama agamanya. Maka adapun barang yang ada ijma' padanya itu maklum daripada jalan ilmu tertentu, seperti haram nikah dengan satu perempuan atas mak saudaranya, dan seperti orang yang membunuh itu tidak dapat pusaka daripada yang dibunuhnya, dan seperti hukum bagi nenek perempuan itu dapat 1/6 daripada pusaka, dan barang yang menyerupai demikian itu daripada segala hukum, maka bahawasanya ingkar akan dia tiada menjadikan kafir. Yang ni benda yang jadi ijma'. Benda ni di antara benda-benda yang ghawamid juga. Benda yang payah-payah, dia ingkar. Kalau macam ni tak boleh ke? Dia ingkar, takkan tak boleh kot? Tak boleh. Dalil dia. Baik. Bahkan diuzurkan padanya kerana tiada limpah dan meratai ilmunya pada orang yang awam. Orang awam ni kadang-kadang ada benda, hatta dalam masalah riba pun terkadang dia masih keliru. Dalam masalah riba, keliru tak tuan-tuan? Keliru, bukan semua orang tahu. Maknanya kalau dia ingkar benda tu, betul ke haram? Takkan haram kot benda ni. Takkan jadi riba kot benda macam ni. Contohlah selalu orang nak sebut berkaitan dengan perjudian dalam pertandingan-pertandingan.
buat pertandingan futsal, main bola tuan-tuan. Main bola, yuran satu kumpulan berapa? 200. Berapa kumpulan dapat? Dapatlah 16 kumpulan. Dapat 16. Banyak sangat. Dapat 8 kumpulan. 200 2 kali 8 1,600. Kan bayar sewa kod berapa ratus? Bayar sewa kod katakanlah 1 jam 100. Kan? Main berapa jam? Main 500. Ada lagi baki 1,100 ringgit. Kan? Daripada harga 1,600 tadi dapat 1,100. Daripada 1,100 tadi dia pun ambil buat beli hadiah nombor 1 200, nombor 1 300, nombor 2 200, nombor 3 100. Ada lebih tak? Ada lebih. Maka duit pertandingan tadi tuan-tuan diambil daripada duit yuran. Maka itu jadi riba. Riba jadi riba. Jadi judi di situ. Judi macam tu ah. Judi lah tu. Sebab tandingnya 8 orang, 8 kumpulan. Adakah 88 dapat? Tak. 1, 2, 3 je dapat. Yang lain tak dapat. Maka itulah yang dipanggil dengan perjudian. Ramai dok buat macam ni. Ramai dok buat macam ni. Sebab nak mudah. Untung dapat mudah. Kan? Orang nak main ramai. Yang minat nak main ramai. Buat hadiah sikit-sikit jadi ya. Nombor 1 300 lepas dah modal 200 dapat untung 100. Hak nombor 2 paling kurang boleh main pun dapat modal dapat balik. Hak nombor 3 rugi. Walaupun dapat nombor 3 dapat 100, tak apalah dia kata pada rugi 100. Rugi orang lain rugi 200, kita rugi 100 ya. Boleh nombor 3. Hak lain nganga. Kan? Bagi dak orang lain duit, orang lain pun bagi duit juga. Tapi dapat balik tak? Tak dapat balik. Mana itulah pertaruhan yang berbentuk perjudian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar, takkan kok ada, memang tak betul. Kalau dalam bab-bab yang macam tu, dia tidak dikira sebagai orang yang kafir. Tidak dikira sebagai orang yang kafir. Tetapi benda-benda yang jelas, yang zahir daripada hukum hakam agama, zina, tak ada ulama kata boleh berzina. Tak ada ulama yang kata halal berzina ataupun sembahyang tak wajib. Tak, semua ulama kata sembahyang wajib, puasa wajib, zina tak boleh, riba itu adalah haram. Tak ada orang kata yang bercanggah daripada perkara tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk pada bab yang seterusnya, bab yang ke-46. Bab ma jaa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqitalihim hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis persabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruhkan aku dengan memerangi mereka itu hingga mengucap mereka itu akan tiada Tuhan melainkan Allah dan mendiri mereka itu akan sembahyang. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah kiranya ya saudaraku, meninggalkan sembahyang itu satu perkara yang penting di dalam Islam. Hingga banyak ulama yang berpegang dengan hadisnya atas jadi kafir orang yang meninggalkan akan sembahyang itu. Jadi meninggalkan sembahyang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu perkara yang cukup besar di dalam agama kita. Sehingga kan ada ulama, sebahagian ulama yang terus mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang itu jadi kafir. Mazhab Hanbali serta merta jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Yang membezakan di antara orang muslim dan juga orang kafir ialah meninggalkan sembahyang. Orang Islam sembahyang, orang kafir tak sembahyang. Kita dalam mazhab Syafi'i bukan serta-merta walaupun dia tak mau sembahyang. Dia tak mau sembahyang. Ni bukan kata dia ingkar. Kalau ingkar ataupun dia kata tak wajib sembahyang, yang tu memanglah. Yang ni tak, dia malas sembahyang. Dia malas sembahyang.
Yang tadi dia ingkar perbuatan kewajipan semayang, yang tu dah memang murtad. Dia ingkar perbuatan semayang. Tak ada semayang. Dia kata mana ada semayang dalam agama. Dia kata wa yuqimus solah tu, as-solah di situ dia kata doa bukan semayang. Katakanlah begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, golongan yang kedua ialah golongan yang bukan kata dia tak semayang. Bukan kata dia ingkar semayang, tetapi dia malas semayang. Orang yang malas semayang ni, kalau orang yang ingkar tadi dah jadi murtad, pemerintah Islam, apa dia hukumnya? Bunuh orang murtad. Orang yang ingkar ataupun orang yang tak mau semayang dengan sebab malas dia, maka pemerintah kena buat apa tuan-tuan? Pemerintah kena tangkap dia. Ada hukum ta'zir di situ. Kena tangkap dia, suruh dia semayang. Katakanlah dia ni, kita kurung dia zuhur. Zuhur. Tak mau semayang zuhur, tak apa, tak mau semayang zuhur. Kita suruh dia semayang, dia tak mau semayang zuhur. Malah nak semayang, letih nak kena ambil semayang, nak kena niat, nak kena tutup aurat, menghadap. Oh payah dia kata. Nak ingat rukun semayang, nak ingat syarat sah semayang, oh payah dia kata. Bila kata payah, kita pun tunggu, tak apa, tak mau semayang. Tak bunuh lagi tuan-tuan. Masuklah waktu asar. Bila masuk waktu asar, kita kata ni, kalau kamu tak semayang lagi waktu asar ni, maka lepas ni kena bunuh. Sebab apa kita kena tunggu tuan-tuan zuhur dan asar? Sebab itu adalah waktu yang boleh dijamakkan. Kena tunggu. Zuhur tak mau semayang, okey tak apa, tak mau semayang. Asar, ni ingat kalau kamu tak mau semayang dah lepas asar ni, ikut pemerintah hukum Islam, kamu kena hukum bunuh. Kena hukum bunuh. Dia kena bunuh ke? Ingat ke penjara je. Tak semayang. Semayang tak apa, lepas. Itu cara dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hukum Islam, sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang tinggalkan sembahyang terus serta-merta jadi kafir. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jikalau seorang itu ingkar akan fardunya. Tadi tinggal aja. Ni ingkar langsung. Ingkar kefarduan sembahyang, tak ada sembahyang dia kata. Nescaya dia bunuh akan dia. Atau ada kaum yang ingkar dan mengatakan tidak fardu, nescaya diperangi akan mereka itu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh akan daku oleh Tuhan bahawa aku perangi manusia yang bukan Islam serta menjalankan syariatnya. Perangi yang bukan Islam ni yang macam mana? Yakni orang yang memerangi umat Islam. Dia kafir-kafir ni banyak. Dia ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada mustakman dan sebagainya. Ni kafir yang macam mana? Kafir yang dipanggil dengan kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Maka apa yang diperintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu disuruh untuk perangi mereka itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka perang-perang tadi sampai kepada peringkat yang macam mana? Yakni sampai kepada peringkat dijalankan syariatnya. Hingga naik saksi mereka itu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seorang pemimpin umat Islam, pemimpin negara Islam. Maknanya mereka ni, pemimpin Islam ni, dia mesti ada prinsip untuk kembangkan Islam dan juga pertahankan Islam. Kembangkan Islam, pertahankan Islam, jaga Islam tu. Hari ni kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku kepada negara umat Islam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Iraq,
Syria, apa yang berlaku sekarang? Palestin. Kan sekarang ni hancur tuan-tuan. Apa yang ada baki pada umat Islam di Palestin? Gaza hancur. Kan? Apa yang ada lagi? Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada ataupun umat Islam, pemimpin negara Islam hari ini bukan lagi mementingkan agama untuk mereka jaga, tapi mementingkan kepada benda-benda yang lain yang bukan lagi menjadi keutamaan ataupun yang bukan lagi satu perkara yang sepatutnya mereka jaga. Maka bimbang tentang pelancongan, mereka bimbang tentang ekonomi. Tapi dalam bab agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah berlaku? Kalau kita lihat di Palestin tuan-tuan, apa yang berjiran dengan Palestin? Mesir. Apa yang berjiran dengan Palestin? Jordan. Apa yang berjiran dengan Palestin? Syria. Apa yang berjiran lagi? Lubnan. Semua negara-negara ini ialah negara-negara yang dipimpin oleh umat Islam. Pi belakang sikit tuan-tuan, sampailah kita kepada kita sampai kepada Saudi, kita negara Saudi, kita sampai kepada Emirat, kita sampai kepada Bahrain, kita sampai kepada Oman. Pi belah sana sikit tuan-tuan, dapatlah Pakistan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini negara-negara umat Islam. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hari ini apa yang berlaku, negara umat Islam hari ini pun masing-masing tidak dapat membantu, sedangkan kita ni menguasai ekonomi yang cukup besar tuan-tuan. Kita pegang sumber-sumber alam. Ya, negara Saudi yang memegang kuasa ataupun kekuatan minyak. Hari ini kata pula jumpa pula emas tuan-tuan. Hari ini jumpa pula emas. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka juga tidak dapat untuk membantu umat Islam di Palestin. Ya, hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak jawab di hadapan Allah? Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau dalam negara kita ni, kita hanya mampu untuk berdoa. Kalau berdoa pun kita malas dah tuan-tuan. Nak berdoa pun kita malah. Akhirat nanti umat Islam di Palestin bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, persoalkan. Tanya ni, kami ni ada kawan-kawan yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tak datang bantu kami, bahkan tidak mendoakan juga untuk kami. Kita nak jawab apa di hadapan Allah? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kesedaran untuk cuba kita hari ni apa yang boleh kita buat, kita boikot, cara kita boikot, cara kita berdoa tuan-tuan. Cara kita tak beli barang-barang yang support Israel, yang support Amerika pun satu. Itu sahaja jalan yang boleh kita buat, maka kita buatlah tuan-tuan. Selagi mana kita termampu, selagi mana kita boleh, maka itulah jalan yang terbaik untuk kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa aku diperintahkan untuk memerangi manusia itu sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan juga Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Masalah iman itu bagaimana? Maka makna naik saksi itu iaitu diucap dan diaku dengan lidah akan dua kalimah syahadah itu, serta percayakan dia di dalam hati atas yang demikian itu, serta percayakan dengan sekalian yang didatangkan oleh Nabi SAW. Apabila kita mengucapkan dua kalimah syahadah, apa makna dua kalimah syahadah? Penyaksian. Kita menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang disembah ni banyak ke tuan-tuan? Banyak ke sikit? Tuhan yang disembah ni banyak ke sikit? Satu ke banyak? Banyak tuan-tuan. Tuhan yang disembah ni banyak. Sebab manusia menganggap sesuatu itu Tuhan, maka dia sembah. Makna sembah ni apa dia tuan-tuan? Kita taat, kita patuh pada dia. Itu sembah lah tu. Kita taat pada benda yang selain daripada Allah. Allah Ta'ala suruh yang kata, yang ni haram kita buat. Sebab apa kita buat? Sebab ada orang lain suruh, kita pun buat. Maka kita sembah dia. Kita taat pada dia. Maka manusia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Islam, dia kena buat penyaksian bahawa tidak ada Tuhan. Tuhan yang macam mana? Yang layak disembah.
Yang selayaknya untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Maka dalam penyaksian itu kita kena mengaku perkara yang demikian. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ni ialah satu, ialah Tuhan yang selayaknya untuk kita sembah. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam lafaz ataupun dalam ayat surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala sandarkan pula di samping nama Allah, Tuhan yang selayaknya untuk kita sembah, Allah Ta'ala tambah dengan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kita mengaku bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang selayaknya untuk kita sembah, Allah Ta'ala datangkan pula dengan satu sifat, satu perkara yang menjadikan kita ni lagi-lagilah kena patuh dan juga kena sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah Ta'ala ini Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin? Rabb ni tuan-tuan ialah Tuhan. Nak kata Rabb ni yang boleh kita gelar sebagai Tuhan itu mestilah ada 3 unsur ataupun 3 ciri. Yang pertama yang boleh digelar sebagai Tuhan ialah yang mencipta, Al-Khaliq. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mestilah Al-Malik, yang memiliki. Yang ketiga mestilah Al-Mudabbir. 3 benda ni mesti ada. Yang nak jadi Tuhan mesti ada 3 benda ni. Fir'aun ada tak? Adakah Fir'aun itu mencipta? Tak. Adakah Fir'aun itu memiliki? Tak. Maka dia tidak layak untuk digelar sebagai Tuhan. Yang layak untuk digelar sebagai Tuhan, mestilah dia ni Al-Khaliq, mestilah dia Al-Malik, mestilah dia adalah Al-Mudabbir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Alam mana? Alam dunia, alam akhirat, alam zahir, alam ghaib dan segala jenis alam. Dia adalah Rabb. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kita akan bincang berkaitan dengan masalah iman itu bagaimanakah syaratnya. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.